اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, engkau belum menemui lagi. Bagaimana engkau hendak menemui guru itu? Kembali dahulu ke belakang dan gunakan akalmu. Dapatkan ilmumu dahulu, kemudian amalkannya dengan penuh ikhlas. Lihat apa kata Nabi SAW. Tambahlah ilmu dahulu, kemudian barulah singkirkan diri dari manusia. Orang mukmin ialah siapa yang belajar apa yang wajib untuk diketahuinya. Kemudian barulah dia menyingkirkan diri dari manusia dan menetapkan diri untuk beribadat kepada Tuhan yang Azza wa Jalla. Dia mengenal manusia lalu membencinya, dan dia mengenal Tuhan seraya mencintainya, menuntutnya dan berkhidmat kepadanya. Ketika itu bila orang ramai datang kepadanya, dia melarikan diri dan mencari selain dari mereka. Dia berzuhud, yakni tidak perlu kepada mereka lagi, dan cenderung kepada selain mereka. Dia ketahui bahawa tiada bahaya dan manfaat, tiada baik dan jahat di tangan manusia. Dan kalau kebetulan ada sesuatu di tangan mereka, maka semua itu adalah berasal daripada Allah Azza wa Jalla, bukan dari diri mereka sendiri. Dia berpendapat bahawa menjauhkan diri dari manusia itu adalah lebih baik daripada mendekatkan diri. Dia kembali kepada yang asal seraya menggalakkan yang cabang. Dan dia tahu bahawa yang cabang itu memang ada banyak. Namun yang asal itu tetap satu, tidak ada duanya. Lalu dia berpegang kepada yang satu itulah. Dia merenung di cermin fikirannya, lalu mendapati bahawa berdiri di pintu yang satu itu lebih baik daripada berdiri di banyak pintu. Maka dia berdiri di situ dan berpegang teguh padanya. Seorang mukmin yang yakin lagi ikhlas adalah berakal. Dia telah diberi akal dari beberapa akal yang sudah ditapis. Sebab itulah dia telah melarikan diri daripada manusia dan mengambil sudut yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah menjelaskan tentang bagaimana peri pentingnya kita untuk menjauhi hati-hati yang merosakkan, dan telah kita sebut tentang 9 hati yang membinasakan kita. Kemudian bagaimana kita nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bekerja dengan hukum Allah dan menyibukkan diri kita dengan ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mendapat ilmu, kita perlu mencari seorang guru yang boleh membimbing kita. Kalau sekiranya kita tidak jumpa, maka kita mesti terus mencarinya. Kerana golongan dan kelompok ini yang benar-benar mendidik kita umpama emas yang perlu kita cari dan umpama mutiara yang tersembunyi. Bagaimana nak mengenali para guru dan para ulama yang mendidik kita? Bila mana kita ikhlas dan beramal dengan ilmu kita, maka Allah akan tunjukkan mereka. Ikhlas kita. Waktu Nabi Allah Musa AS ikhlas ingin mencari gurunya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Musa untuk mencari Khidir AS. Keikhlasannya menjadikan dia bertemu dengan Khidir. Maka dia pun dididik oleh Khadir AS. Sama juga dengan kita. Bila kita tahu bahawa untuk mendekatkan diri kita pada Allah,
antara ramuan pelengkap, ramuan penyempurna, bukan ramuan utama kita ialah pada guru kita yang boleh mendidik kita dan memperkenalkan kita dengan apa yang penting dalam kehidupan, dalam pencarian kita. Dan bila mana kita sudah mengenali ilmu dan mengenali ahlinya, maka pasti kita akan mengenali manusia. Ia menjadi sebab kepada kerosakan kita, kemusnahan kita. Maka di sini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang fikratul i'tizal, tentang beruzlah daripada manusia. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "I'tazil ma yu'zika wa 'alaika bil khalilis salih wa qallama tajiduhu wa syawir fi amrika alladhina yakhafuna Allah." Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jauhilah apa sahaja yang boleh menyakitimu dan hendaklah kamu senantiasa bersama dengan kawan-kawan yang soleh. Walaupun ia sukar untuk kamu jumpainya, sedikit sahaja kamu jumpainya. Dan bermusyawarahlah dengan segala urusan kamu dengan orang yang takutkan Allah. Namun untuk kita beruzlah tidak semudah yang kita sangka. Maksudnya bukan kita, saya tak nak gaul dengan orang. Sebab di kalangan manusia itu ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sekiranya kita masih boleh mencari orang yang baik dan berada pada kelompok yang baik, maka kita memilih untuk bersama dengan mereka menempuh apa jua situasi. Umpama, kalau kita jumpa kapal, silalah belayar. Kalau tak jumpa kapal, jangan belayar. Cukup duduk di tepi air, just tengok. Jangan sesekali menjejak kaki kita dalam air. Apatah lagi kita nak pergi ke tengah. Kita tidak mampu. Tapi kalau ada jumpa kapal, dan kapal besar, yang boleh menempuh sampai kita ke pulau dan ke destinasi, silakan. Ini disebut dalam hadis. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang beriman yang bercampur dengan manusia dan bersabar dengan kejahatan mereka lebih baik daripada orang beriman yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak mampu bersabar dengan kejahatan mereka. Oleh sebab itu bila kita nak beruzlah, sewaktu kita mengenali manusia, sewaktu kita tidak jumpa orang-orang yang soleh, sewaktu mudarat lebih banyak daripada manfaat, sewaktu di mana kita sudah mempunyai ilmu, maka sila lakukan uzlah. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila baginda SAW ditanya, siapakah orang beriman yang baik? Kata Nabi SAW, mu'min fi sya'bi minasy-syi'ab, ya'budullaha rabbahu wa yada'un nas min syarrihi. Orang beriman yang bersembunyi di mana-mana lembah. Dia menyembah Allah dengan sebenar dan menjauhi kejahatan manusia. Baik, bila kita mengenali manusia, golongan yang tertentu, di mana para ulama menyebut 6 sifat yang kita tak boleh bergaul dengan mereka. Ini di kalangan orang-orang yang Islam macam kita. Kalau orang kafir yang dengkiang, yang memusuhi kita, maka itu dalam hal yang lain. Ini dalam bab kita bergaul sama-sama orang Islam. Di Islam, kita pun Islam. Dia ke masjid, dia pun ke masjid. Tapi ada 6 golongan, kita kena berhati-hati dengan mereka. Kerana mereka akan menjauhkan kita dari Allah sedikit demi sedikit. Dan menjauhkan kita daripada kehidupan kita yang sebenar. Yang pertama kata ulama' ialah orang-orang yang selalu mematahkan semangatmu. Kita jangan berkawan dengan orang-orang yang suka mematahkan semangat kita. Kita baru nak berniaga, dia pun cut off kita. Kita baru nak jadi baik, dia pun padamkan keazaman kita untuk jadi baik. Kita baru nak belajar, dia pun padamkan semangat kita untuk belajar. Kita baru nak dekat dengan Allah, dia pun padamkan semangat kita untuk dekat dengan Allah.
kita baru nak ubah kehidupan kita menjadi lebih baik, maka dia padamkan segala keazaman kita. Kita tak jadi baiklah, kau tu dah jahat. Kau jadi baik pun orang ingat lagi jahat kau tu. Ini orang yang cuba padamkan semangat kita. Tak payah meniaga, kau pun bukan jenis keturunan meniaga. Kau kan orang Melayu mana pandai niaga. Kalau Cina pun pandai. Dia jenis padamkan semangat kita. Jadi orang ni tuan-tuan, kita tak boleh bergaul dengan mereka. Sebab setiap hari kita hidup dengan membina semangat baru. Setiap hari. Membina aura positif kita. Apatah lagi kita ada iman pada Allah. Kerana kita punya slogan setiap hari lebih baik dari semalam. Hari ini mesti lebih baik pada semalam. Esok mesti lebih baik pada hari ini. Sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kita jumpa orang-orang yang melemahkan semangat kita. Khususnya semangat beragama, semangat nak kembali kepada fitrah. Maka kelompok dan golongan ini, sebab itu Allah menceritakan penyesalan kita, golongan yang bergaul dengan orang seumpama ini. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikr ba'da iz ja'ani. Aduhai celakanya, kenapalah aku ambil dia jadi member aku, kawan aku. Dia telah menyesatkan aku sesudah aku dapat petunjuk. Jadi sesudah kita, sebab petunjuk itu berupa, pertama, keazaman kita itu adalah pembukaan petunjuk. Saya berazam nak jadi suami baik, saya berazam nak jadi kawan baik, saya nak berazam menjadi ahli qaryah yang baik, jiran yang baik. Seorang cuba patahkan semangat saya. Tak payah kau punya rekod tu. Kalau kau baik pun orang tak percaya kau baik. Kau keluar serenti 10 kali. Takkanlah. Buat apa ke masjid? Nanti kalau kau pergi pun dia kata kau ni pencuri tabuh masjid. Pencuri selipu orang. Dia pun lemah. Baru nak ke masjid. Sebab dalam penjara, pasal serenti dia tu imam. Jadi imam. Kita tahu kan, kat penjara, tuan-tuan kan ada surau. Kebanduan kerja imam untuk Bilal. Jadi dia dah berpengalaman jadi imam, dia pun naklah kembali dalam masyarakat. Tapi dia jumpa masyarakat yang memadamkan semangat. Dan ini sebab bila seorang ulama berpesan pada orang bertaubat supaya berpindah tempat lain. Jangan dia yang patahkan semangat. Yang kedua, manusia yang kita kena beruzlah ialah orang-orang yang sentiasa berfikir untuk menganiaya kita. Kerja dia tuan-tuan nak aniaya kita je. Dengan perkataan dia, dengan fitnah dia, dengan segala cara untuk dia menganiaya kita. Kata-kata dia kutuk kita, perbuatannya juga cuba untuk bully kita. Jadi kita kenal orang ni. Orang ni bukan nak beri manfaat pada kita. Tak nak. Dia cuma nak menyakitkan kita dengan apa pun cara. Dan yang ketiga, ialah golongan yang menghisap darah kita atas nama persahabatan. Dia kawan, tapi atas sebab sahabat tadi, dia mengambil segala kesempatan dari kita. Hutang tak bayar, janji dia mungkin. Tapi nak kawan kita. Sebab dia nak ambil manfaat sebanyak mungkin. Ini golongan yang disebut sebagai penghisap darah di atas nama persahabatan. Kita tuan-tuan, kalau bersahabat, saling beri manfaat. Dan saling doa-mendoa. Saling nasihat-menasihat. Kalau saya miskin, saya tak boleh bagi macam dia bagi pada saya boleh beri dia nasihat. Saya boleh beri dia doa. Saya boleh beri dia pujian yang baik, positif. Tetapi golongan yang tuan-tuan hidup, tuan-tuan bersahabat dengan orang-orang yang mengambil kesempatan. Kalau ada aib, dia dedahkan. Kita untung, maka dia ambil kesempatan. Hutang, dia tak nak bayar. Kita dekatkan dia dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Malah dia memburukkan kita di belakang. Tapi dia sahabat. Depan dia sahabat. Depan berpeluk kita. Depan bersalam. Tapi di belakang, dia tak pernah pertahankan maruah kita. Tidak pernah. Orang kutuk, maka dia tolong tambah. Sebab dia tahu tentang kita. Maka orang ni tuan-tuan atas nama sahabat, kita tak lebih sahabat. Kalau dia mengiyakan fitnah orang pada kita. Dan dia cenderung mendedahkan keaiban kita. Dan mengiyakannya, maka dia bukan sahabat. Sebab sahabat ini, dia adalah benteng waktu orang cuba aibkan kita. Orang kata dia tu bla bla bla. Tak, dia tak begitu. Saya kenal dia orang baik. Dia orang soleh.
Mungkin awak salah faham. Mungkin awak, mungkin. Maka ini golongan yang kita, kalau nak berkawan, orang yang jaga maruah kita. Dan yang keempat, ialah kawan yang sentiasa menghukum orang lain tapi dia tak pernah hukum diri dia. Orang lain semua salah, dia je betul. Ini kalau dalam komen Facebook, di semua orang dia komen. Tapi dia lupa untuk komen dirinya sendiri. Dia ni seperti hakim yang memutuskan seorang itu bersalah. Tuan-tuan lihat hari ini, yang memutuskan orang itu bersalah atau tidak ialah mahkamah netizen. Bukan melalui mahkamah pendakwaan yang sebenar. Akhirnya orang yang belum salah dianggap salah. Belum benar tuduhannya dianggap benar. Tidak besar tuduhannya dibesar-besarkan. Siapa mereka? Inilah golongan-golongan orang-orang yang kita kena beruzlah. Yang mereka bertindak menghukum semua orang tapi mereka tak pernah menghukum diri mereka. Ini antara hakim-hakim yang keluar di akhir zaman. Dulu apa pun kita kata, tunggulah keputusan mahkamah. Mahkamah tentukan dia betul atau salah. Kalau dia betul, alhamdulillah. Kalau dia salah, moga Allah ampunkan dia. Hari ini tak ada, tak masuk mahkamah. Surat pertuduhan pun tak masuk lagi peguam negara. Tapi manusia semua salahkan dia. Tentu asasnya semua manusia tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Bila kita telah salahkan orang tanpa pembuktian, kita akan berhadapan dengan Allah. Dengan tuduhan. Nabi Isa AS satu hari, dia tengok seorang mencuri depan mata dia. Curi, ambil. Lalu kata Nabi Isa, sarakta, pencuri. Kamu pencuri. Lalu kata pencuri ini, mas saraktu, aku bukan pencuri. Lalu kata Nabi Isa, qad kadzabat ainaya, ya mataku berbohong denganku. Apa maksud hadis ini? Tetapi bila kita nak kata orang itu pencuri, maka dia melalui dua jalan pensabitan. Pertama, pengakuan. Pengakuan pencuri, ya saya mencuri. Yang kedua, 2 orang saksi. Kalau zina, 4 orang saksi. Kalau sekiranya mencuri, mesti 2 saksi. Maka bila Nabi Isa AS tahu dia tak ada saksi, manakala yang dituduh pula mengatakan tidak, maka dia tak boleh proses untuk berkata kamu bersalah. Melainkan dia perlu bawa pada pengadilan hukum untuk diputuskan oleh hakim. Kita tuan-tuan bila melihat sesuatu, nama Zohir salah, orang tunjuk gambar lelaki perempuan, kita tahu teknik, macam-macam teknik boleh berlaku, impose ke apa. Ia perlu kepada mahkamah. Namun kita terus berkata salah dia, dosa dia, dia begini, dia begitu. Tuan-tuan, orang macam ni yang suka berhukum orang, tuan-tuan jangan campur dengan orang. Kelak kita juga terlibat untuk menghukum orang lain, sehingga kita lupa menghukum diri kita. Kita salah tak? Kita pun salah. Tuan-tuan, kalau kita menyebarkan aib orang, kita salah tak? Salah. Kalau kita mempercayai tuduhan orang tanpa pembuktian mahkamah, kita salah. Asalnya sudah salah. Sehingga mahkamah buktikan, ya, baru kita terima. Kita pun kita masih lagi ada menutup keaiban orang dan sebagainya. Atau kita kata dia sudah mendapat hukumannya, untuk apa kita mencela? Bila ada seorang wanita berzina zaman Nabi SAW, maka dia menerima hukuman rajam. Ada seorang lelaki mencelanya. Kata Rasulullah, kenapa kamu cela? Dia sudah mendapat hukumannya. Dan taubatnya kalau dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah sudah mencukupi. Kadang-kadang orang tu dah dipenjara, katakan. Sudah dikenakan tindakan. Lalu kita masih mencela dia. Walau dia sudah mendapat apa yang patut dia dapat. Kalau dia bersalah. Lalu kita mengungkit-ungkitkan. Jadi orang-orang macam ni, tuan-tuan, jangan kita berkawan. Beruzlah dengan mereka. Yang kelima, yang kita patut beruzlah ialah hakut. Apa itu hakut? Orang yang sentiasa dengki kat kita. Kita macam mana nak kenal orang tu dengki? Pertama, dia tak gembira dengan nikmat kita dapat. Yang kedua, dia gembira dengan musibah yang mendatangi kita. Yang ketiga, yang pertama, dia tak gembira dengan apa yang kita dapat. Yang kedua, dia gembira dengan musibah yang kita kena. Yang ketiga, dia tak pernah memuji kita. Dia belakang kita.
Di depan atau belakang. Tak pernah. Ini tanda orang tu dengki. Kalau orang tu tak dengki, dia boleh puji kita. Bukan kita nak puji yang sangat, tapi mengenali orang yang baik. Dia mampu puji depan atau belakang. Jadi awak orang baik. Saya tengok awak, saya suka. Di belakang orang dia kata, Fulan tu baik dia. Dia habiskan masa dengan yang bermanfaat, berfaedah. Orang yang suka memuji, dia tak ada dengki. Dan yang keempat, dia tak mendedahkan aib kita. Orang kalau dedah aib, dia cenderung dengki pada kita. Dan menjatuhkan. Sebab itu hati-hati dengan pesaing yang saling aib mengaibkan. Kerana mereka punya dengki. Mendedahkan keaiban tanpa maslahat. Adapun kalau dedahkan keaiban kerana maslahat, tak apa, dibenarkan. Umpama seorang nak kahwin dengan seseorang, ditanya dia tu macam mana? Oh, dia tahu yang kahwin dengan dia tu tak berapa sesuai perangai dia. Awak ni dengki kat dia ke? Saya tak dengki, saya beritahu perangai dia. Tak, Ustaz dah cakap, kalau sebut jahat ni memang dengki tu. Bukan, kita dah sebut tanpa maslahat. Kita nak ambil orang tu kerja. Dia pun tanya kepada si Fulan, ni macam mana kalau aku nak ambil dia kerja? Kawan ni kata jangan, dia tu pemalas. Kau ni dengki kat dia ke apa? Asyik kutuk je. Tak nak beritahu tentang dia. Nanti awak ambil, awak menyesal. Ini nasihat saya dan ini masalah yang saya nak sebut. Jadi kalau orang tu menyebut keburukan orang lain kerana maslahat, supaya kita berhati-hati, kayak amar ma'ruf nahi munkar. Ialah bila kita nak kahwin, kita nampak lawa je. Orang ni mungkin kenal perangai dia. Kita nampak macam baik dia. Orang ni mungkin tahu dia betul tak betul baik. Sebab dia kawan lama. Dan dia menyebut kerana maslahat. Mungkin tak dia menyebut kerana dia, mungkin juga. Tetapi kita dapat kenal cara dia menyebut tadi, kekurangan orang tadi, keaiban orang tadi dengan tujuan apa. Kita dapat tahu. Jadi orang yang macam ni, yang kita sebut 4 sifat, dengki, dia tak mungkin gembira dengan kebaikan kita dapat. Sewaktu kita cerita apa yang kita dapat perform, kejayaan, dia tak gembira. Dan bila kita cerita musibah, dia ketawa. Dia suka. Dia tak simpati. Dan bila kita tunggu dia puji, berterima kasih, payah nak terima kasih. Dan bila ada sahaja keaiban tentang kita, dia lah paling laju melancarkannya. Dia paling laju dalam menyebarkannya. Maka jangan kawan dengan orang yang bersifat hakut. Dan yang keenam, orang yang patut kita beruzlah ialah orang yang suka mengadu. Kasirus syakwa. Suka mengeluh. Seolah-olah masalah dia je ada, orang yang tak ada masalah. Saya, isteri saya begini. Sekali kita jumpa, dia mengeluh hal bini dia. Sekali kita jumpa, mengeluh anak dia pula. Sekali kita jumpa, mengeluh hal kerja dia pula. Sekali kita jumpa, mengeluh haji. Semua benda dia geluh. Dia ni tak ada aura positif langsung. Hidupnya cuma menceritakan musibah dia. Mengeluh. Dan kita tahu, orang yang suka menyebut musibah ni, orang ni tidak bijaksana. Dan orang ni tidak punya kesabaran. Orang yang bijak ialah orang yang pandai menyembunyikan musibah. Lagi dia sembunyikan, lagi bijak dia. Sebab orang ni akan diberikan jalan keluar. Ada orang kalau kita jumpa tuan-tuan, dia sentiasa cerita kelemahan dia, masalah dia. Kita duduk pun tak sedap. Cerita buat masalah je. Anak, bini, mak mertua, ayah mertua. Salah je cerita. Ya, awak ni hidup ni macam tak gembira je. Orang ni dia tak ada aura yang baik untuk kita berkawan. Orang-orang yang positif, orang yang alhamdulillah sentiasa cerita isi yang baik, anak-anak bagus, jiran bagus. Orang ni bagus, kita boleh contohi dia. Ini antara 6 golongan kita tak nak berkawan. Kita nak beruzlah dengan mereka. Walaupun setengah ulama sebut banyak lagi orang yang kedekut pun jangan kawan. Sebab dia sentiasa membawa penyakit pada kita. Kalau dia belanja pun, dia belanja benda yang murah-murah lah. Yang tak berapa sihat. Orang kedekut. Sebab itu makanan orang kedekut ialah racun. Makanan orang baik ialah obat. Orang pemurah. Orang pemurah bila dibagi makanan yang baik-baik, jadi ubat untuk kita. Dia beri tembikar segar, buah segar, daging segar. Orang pemurah.
Orang kedekut dia bagi ni, ngago nak basi. Yang semalam tak habis. Nasi goreng dia tak habis semalam, bagi basi. Akhirnya kita sakit perut. Sebab apa? Orang kedekut macam ni. Kita kalau pemurah tuan-tuan, dah bau basi tak berani bagi ke orang. Kita pun tak boleh makan, takkan nak bagi orang lain. Sesuatu yang kita tak suka untuk kita, jangan kita suka untuk orang. Jangan sesekali. Dan itulah tanda, bila kita sebut orang yang pemurah, sesuatu yang dia tak suka, dia juga tak akan suka berlaku pada orang. Itu tanda dia pemurah. Tapi kalau dia tak suka untuk dirinya, dia suka untuk orang lain, ini orang kedekut. Sebab itu orang kedekut, kalau dia bagi makanan, hati-hati. Mak ni apa cerita pemurah je pagi ni, hati-hati. Itu mesti makanan tak habis malam lah tu. Itu makanan basi lah tu. Tak pernah ayat dia bagi. Ada benda tak kena kalau dia bagi. Orang kedekut. Cuba hidu-hidu lah dulu. Hidu betul, sak bau, hancing. Tiba-tiba dia bagi kita asam pedas kari. Asam pedas pari. Baik. Kita duk kata mengumpat dia kedekut tiap hari. Baik rupanya. Jangan, cium dulu. Cium rupanya pari hancing. Saya bila makan pari ni, saya tanyalah pakar masak pari. Saya tahu macam mana kita nak kenal pari tu baik tak baik. Dia beritahu saya, pari betina, pari jantan mana lebih bagus. Kalau start nak pilih pari, atau jantan betina mana lebih baik, dia pun ajar. Lepas tu kalau ustaz bau hancing je ustaz, jangan beli. Hancing, kenapa? Kerana bila masak dia tetap jadi hancing. Kadang-kadang bila kita makan pagi tu dia buang hancing kuat. Macam air kencing hancing. Jadi bila kita sebut orang yang kedekut, tuan-tuan, dia boleh beri benda yang merosakkan tubuh badan kita. Sebab tu kita hati-hati dengan orang kedekut. Dan orang ni kita tak boleh bergaul dengan mereka. Jadi ini kelompok yang kita sebut hati-hati bergaul dengan mereka. Jangan cenderung dengan mereka. Mereka ini tiada manfaat walau sedikit pun. Kalaupun ada kata Syekh Abdul Qadir, ada kebetulan. Maksud kebetulan, ia tetap berasal daripada Allah. Bukan daripada sifat jahat mereka ini. Sebab itu para ulama mengkategorikan sahabat yang kita nak berkawan. Jadi 4 golongan. Satu, kata mereka sahabat yang seperti makanan. Boleh diambil pagi, tengah hari, petang dan malam. Mereka ini para ulama. Tuan-tuan bersama dengan mereka, tuan-tuan kenyang. Sesuai dengan waktunya. Pagi, sarapan kita. Belum sarapan fizikal, sarapan rohani kita. Nanti duha ada kudapan rohani kita. Nanti maghrib ada lagi makanan kita boleh makan. Nanti lepas isyak ada sapa yang kita boleh makan. Semuanya beri manfaat. Al-manfaatu kulluha. Semua manfaat. Pagi dapat manfaat kerohaniannya. Tengah hari nanti manfaat hukum hakamnya. Ini dapat manfaat tafsirnya, hadisnya, sekian-sekian. Banyakkan berkawan dengan para alim ulama. Dia sahabat. Para ulama bukan sekadar guru kita, dia sahabat. Sebab itu selagi mana ada ulama-ulama ini, selagi itu kita tak boleh beruzlah. Sebab mereka dah sediakan makanan untuk kita yang baik. Supaya kita dapat bergaul dengan orang dengan kekuatan makanan yang mereka berikan pada kita. Kita dah ada sarapan rohani pagi. Kita dah ada makanan ataupun kudapan zuhar kita. Kita ada makanan rohani maghrib kita. Isyak, 4 kali sehari kita makan. Maka hadaplah sesiapa pun kita kebal. Kita telah diberi dengan 2 dos. Bahkan ada 2 lagi dos. Booster. 4 dos kita ada. Vaksin. Kita ada vaksin dan kita pun tahu SOP dia macam mana. Bila bergaul dengan orang-orang yang masalah ni. Dia dah ada vaksin, kita tahu pula SOP dia. Maka kita tidak akan terkena daripada apa pun jangkitan mereka. Ini ialah golongan ulama yang kita berkawan dengan mereka. Sebab itu para ulama bukan sekadar kita berguru, kita bersahabat. Kerana itu Rasulullah menamakan sahabat Nabi sebagai sahabat. Walau semua sahabat tu anak murid Nabi SAW. Anak didik. Tapi kenapa Nabi namakan dia sahabat? Ashabi. Sahabat-sahabatku. Kenapa? Kerana bila kita tetap, kita ni tuan-tuan manusia ni dia tak boleh duduk seorang. Dia sunyi. Kalau setakat kita dengar kuliah je dengan ustaz tadi, misalnya. Kemudian kita balik rumah, kita tetap sunyi. Sebab kita nak ada sahabat. Hidup ni mesti nak sahabat, nak berjalan sekali, nak mengetes sekali.
Yang kuliah-kuliah ni benda formal. Kalau tuan-tuan jumpa seorang, dia ada ke masjid, dia duduk kuliah subuh, lepas tu kelar duha, kemudian maghrib, dia tetap rasa kosong sebab dia perlukan sahabat. Dia tetap rasa kosong. Kau ni, saya katakan pergi masjid, masjid balik. Dia ni orang jiwa kosong walaupun dia dah buat ibadat. Yang tak buat ibadat lagi lah. Sebab dia perlu sahabat yang sentiasa damping dia. Sebab dia nak bercakap hal dia. Dia bukan sekadar nak dengar ustaz tu bercakap. Dia juga nak bercakap tentang hal dia. Dan dia juga nak dengar, nak melihat contoh-contoh yang ada dalam kehidupan pada guru dia. Supaya dia tahu masalah dia taklah berat sangat. Sama ni untuk guru dia. Maka dia pun nampak, kita sama. Dia cerita, ustaz saya, bini saya garang. Susah. Tok guru kita pun cerita, bini saya pun garang dulu. Tu saya kuliah kena sekejap je, garang ni. Lama-lama contoh. Kita puas, kita satu level. Kita tenang. Kan itu masalah biasa je. Bukan luar biasa sangat. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita kena masalah, kita ingat masalah tu luar biasa. Tapi bila kita berkawan, kawan kita juga ada masalah yang sama, kita mula rasa, ini masalah biasa pun. Memang semua macam tu ke? Ya, semua macam tu. Bila kena shopping, kita kena pegang barang dia ke? Ya, saya pun kena pegang barang dia ni. Sama kita. Sama. Kita pun tak rasa lagi itu musibah. Rasanya perkara biasa. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau saya katakan kita belajar sekalipun, kita tetap akan rasa kosong. Sebab kita perlu sahabat. Sebab itu kita minta mendampingi para ulama. Bersahabat mereka. Kita berjalan dengan mereka, musafir dengan mereka. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi musafir dengan sahabat. Nabi makan dengan para sahabat. Ibu Nabi bergurau senda dengan para sahabat. Sehingga para sahabat merasakan dekat Rasulullah dengan mereka. Dan ini kategori pertama. Sahabat yang kita kena damping mereka, maka tak perlu kita uzlah dengan mereka, itu orang-orang seperti makanan. Yang kedua, sahabat-sahabat yang seperti obat. Ini macam obat. Waktu kita sakit, dia begitu bermanfaat pada kita. Maka ambillah dia. Dia ni tuan-tuan, jenis orang kata orang ni juga. Orang jenis oyo jugalah kita katakan. Tapi dia ada manfaat dia. Waktu kita susah memang dia tolong kita. Kereta kita breakdown ke, call dia akan datang. Padahal dia ni jenis orang kata teruk jugalah kawan. Tapi dia memang berada di saat kita ada musibah. Pelaku kematian keluarga kita, dia lah tolong korek kubur lah. Dia tolong kita report polis dia. Dia begitu ambil berat pada kita. Memanglah dia taklah sebaik yang kita harapkan. Namun dia tidak pernah menjadikan kita berseorangan dalam musibah. Maka itu obat. Obat ni tuan simpan tempat. Tuan-tuan makan tiap-tiap hari ke obat? Takkan makan tiap-tiap hari. Itu gila orang ni makan obat tiap-tiap hari. Kita makan bila sakit. Makan sakit kita ambil. Kita ada sahabat-sahabat. Maksudnya bukan mempergunakan sahabat. Bukan. Kita tak mempergunakan dia. Bahkan kita memberi ruang untuk dia dapat pahala buat kebaikan. Kita bila nak gotong royong je, kita tahu mak ni memang rajin. Ni kalau suruh dia, sehelai daun pun dia tak akan biarkan ada. Kutip. Kita bersahabat orang macam ni. Pekerja-pekerja kita. Memang satu kadang teruk dia. Tapi dia benar-benar membantu kita dalam meringankan urusan. Kita pun panggil dia. Ini sahabat-sahabat yang seperti obat. Maka ambil dia ke mana kita perlu. Maka dia tak akan memudaratkan kita. Yang ketiga, sebab kita tahu dia ni manusia yang kita nak uzlah ke tak nak uzlah ni. Sebab Syekh Abdul Qadir menyebut tentang uzlah. Ialah sahabat yang seperti penyakit. Dia kalau datang je, penyakit pun datang. Dia datang je, penyakit pun datang. Jangan. Dia duduk dengan kita, dia mula start mengumpat. Habis kita. Dia duduk je, dia mula menghina hak-hak agama kita. Dia betul-betul penyakit orang ni. Bila bersama kita, dia akan bercakap hal-hal yang boleh kurangkan agama, kurangkan pahala. Maka ini sahabat seperti penyakit dipanggil. Ya, kita masih mampu tahan dia sebab dia cuma penyakit. Tu orang tahan demam, orang yang tahan gout, yang tahan kecil manis, darah tinggi. Masih boleh bertahan.
Tapi dia bercita-cita kalaulah benda ni, penyakit ni pergi. Itu kan lebih baik. Tapi tak boleh pergi sebab dia terpaksa dalam satu jabatan, dalam satu sekolah, dalam satu kejiranan, dalam satu mesyuarat. Dia duduk dalam mesyuarat. Tapi dia ni penyakit. Maka ini hati-hati. Cuba jauhi dia. Walaupun kita tak mungkin dapat jauhi dia. Saya, misal kata saya darah tinggi. Saya tahu macam mana tak nak darah saya naik. Saya pun buat ni, buat benda tu. Tapi kadang-kadang kita tak boleh elak. Datang juga hari naik darah. Tapi kita ada satu langkah-langkah pencegahan. Yang keempat ni paling teruk. Manusia yang mereka adalah racun. Dia bukan penyakit. Racun terus. Ambil mati kita. Ambil mati. Kalau kita jumpa manusia semua seperti racun, maka wajib beruzlah. Kalau kita jumpa manusia seperti penyakit, maka bersabarlah dan bergaul dengan mereka. Kalau kita jumpa manusia yang jenis obat, maka sila rasa tenang dalam hidup ini. Kerana kita ada obat tenang. Kan orang kalau berjalan, dia ada ubat-ubat, dia pun tenang. Kenapa? Ada obat. Dia tengok udang pun dia okey lagi. Walau dia gaut sebab obat ada. Dia tenang. Dia tengok harimau, dia pun tak takut sebab ada obat dia. Di belakang dia ni pendekar harimau. Memang dia tahu harimau tu mengerikan. Tapi bersama dia ada orang yang boleh handle harimau ni. Dia tak takut. Dia tak bimbang. Jadi kalau macam tu, dia boleh tenang dalam kehidupan dia. Apakah perlu beruzlah? Tak perlu. Sebab hidup kamu tenang. Dan kalau kita jumpa sahabat yang pertama, seperti makanan, bergembiralah. Nikmatilah hidup ini dengan baik. Kita dapat menikmati hidup ini dengan hilai ketawa kita. Sebab langsung dia tak beri mudarat. Sebab dia adalah makanan kita. Makan pagi kita, makan tengah hari, makan malam. Sentiasa beri manfaat. Apa pun yang kita lakukan, dia tidak memudaratkan agama kita. Jadi golongan-golongan yang kita sebut, kelompok yang sifatnya yang perlu kita beruzlah, jenis-jenis yang sebahagiannya kita wajib beruzlah, sebahagiannya kita perlu berhati-hati, dan sebahagiannya kita perlu selesa, dan sebahagian lagi perlu gembira. Kerana itu selagi mana adanya orang-orang baik, maka bersama dengan mereka lebih baik daripada beruzlah. Tapi ketika mana tiada orang baik, ketika itu dia akan berpendapat menjauhkan diri dari manusia lebih baik daripada mendekatkan diri. Kata Syekh Bukhari. Dia akan kembali kepada asalnya. Apa asalnya? Kembali pada dirinya sendiri. Memperbaiki, menyibukkannya. Dan dia melihat manusia itu cuma cabang-cabang. Dan dia kembali menyibukkan dirinya dengan Allah seperti dia tidak ada lagi hajat dengan manusia. Semua manusia ini adalah penggunting-penggunting talinya dengan Allah. Takkan dia nak biarkan orang ni gunting hubungan dia dengan Allah. Maka dia setia dengan yang satu dan dia menjauhi segala cabang-cabang yang tidak menyampaikannya pada yang satu, yakni manusia. Maka ketika itu dia berpegang teguh bahawa berada di satu pintu jauh lebih baik berada pada pintu-pintu yang banyak, yakni pintu Allah. Dia menunggu pintu Allah sehingga pintu ini terbuka. Dia tidak akan pergi kepada pintu-pintu manusia. Walaupun dia rasa perlu untuk mengisikan kekosongan diri dan jiwa. Kalau ia boleh membinasakan, dia tak nak. Dia tak akan ambil harta daripada orang yang boleh membinasakan dia. Dia memilih sabar untuk lapar. Bukan sabar untuk dia terus hidup di sisi Allah. Tuan-tuan, kalau kita lapar, orang beri satu makanan yang kita tahu dalam tu ada racun, tuan-tuan makan tak? Kita memang lapar. Tapi dia beri satu makanan dalam tu tak racun, yang kalau kita makan, kita mati. Kalau kita bersabar, kita cuma lapar, kita tak mati. Maka sebab itu untuk melihat, untuk kita menyelamatkan diri kita. Dan nyawa tu jauh lebih penting daripada segala mudarat yang lain. Maka kita perlu sabar. Dan bila kita beruzlah, sehingga kita tidak dapat melihat keindahan hidup ini yang sebenar. Kalau sekiranya kita bergaul dengan manusia, sehingga kita lupa melihat keindahan hidup yang sebenar, maka ia merugikan kita. Para ulama membandingkan begini tentang kehebatan uzlah. Selagi mana lampu-lampu di bandar terang benderang menerangi,
selagi itu kita takkan nampak bintang yang indah. Sebab kita disibukkan melihat lampu-lampunya. Tetapi ketika mana kita berada pada kegelapan padang pasir, kegelapan lautan, lalu kita lihat betapa indahnya bintang yang usianya berjuta tahun. Yang cahaya yang jauh lebih terang dan jauh lebih indah, bukan ia cahaya pedoman. Cahaya-cahaya lampu di bandar itu bukan cahaya pedoman. Ia cuma cahaya. Seolah-olah kalau kita beruzlah, umpama kita berada pada kegelapan padang pasir untuk kita melihat indahnya bintang. Seolah-olah kita berada pada kegelapan lautan yang luas untuk kita melihat betapa indahnya bintang di malam hari. Apatah lagi bulan purnama ni. Tapi dek kita duduk bandar, duduk sibuk dengan lampu-lampu neonnya, lampu-lampu kelak-kelaknya atau lilaknya, kita lupa kita ada satu bintang yang jauh lebih stabil dan terang. Artinya, sibuk kita bergaul ni, kita ingat itu indah tak? Dia tak indah. Dia tak indah yang sebenar. Sehingga bila kita beruzlah, kita nampak indahnya hidup ini. Oleh sebab itu, kita perlu decide atau buat keputusan dalam hal agama kita. Hal agama dalam bab bergaul kita. Sesudah kita punya ilmu, maka hati-hati dalam memilih manusia. Sesudah kita memilih ilmu dan kita beramal dengan ilmu tersebut, carilah benar-benar orang yang bernama guru kita dan jadikan dia sahabat kita. Sebab itu ramai orang dia memilih sahabat dengan cara berkhidmat pada guru. Supaya dengan ini dia dapat mendekati guru. Maka dia ada sahabat. Maka dengan sahabat tadi dia bertambah ilmu dia bertambah keyakinannya, dia bertambah petunjuk dan hidayahnya. Maka dia akan dapat ditunjuki dengan orang-orang yang lebih baik pada gurunya. Sebab gurunya akan tunjuk orang yang lebih baik pada dia. Dia tak akan tunjuk orang paling teruk pada dia. Maka kita mula jumpa orang lebih baik. Dan kita mula merasakan bahawa dunia kita meriah. Rupanya ramai orang baik. Dan semua orang ini tidak memberi mudarat pada kita. Agama kita. Tetapi ketika mana kita mengetahui sesuatu boleh mudaratkan kita, pilihlah bersendirian. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khairum malil muslim ghanamun yasma'u biha syarafal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hampirlah satu zaman sebaik-baik harta orang Islam itu ialah kambing. Cukup kambing dia yang diberi makan dagingnya, minum susu dia. Tak perlu banyak harta. Cukup hartanya kambing yang dibawa kambing tadi di kawasan pergunungan atau tempat turunnya hujan yang ada padang raguknya untuk menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Hadis ini tentang kelebihan bersendirian. Kalau sampai peringkat semua boleh merosakkan akidah kita, tuan-tuan. Lagilah buat bekal makanan yang boleh kita kata setiap hari dapat kambing, susu boleh minum, nanti kita boleh makan, nanti kambing tu beranak lagi. Sehingga apa yang diceritakan oleh Allah dalam Quran seperti Ashabul Al-Kahfi. Mereka kelompok yang beruzlah dan dipuji oleh Allah. Walaupun kalau orang tanya, apakah hari ini kita perlu beruzlah? Saya kata tidak perlu uzlah pada tempat. Tapi beruzlah daripada sekelompok manusia. Termasuk kalau tuan-tuan unfriend sebahagian ahli Facebook, tuan-tuan telah melakukan uzlah daripada mereka. Jangan kita baca coretan mereka. Jangan kita terdedah dengan setiap kata-kata buruk mereka, fitnah mereka, melaga-lagakan sesama orang Islam. Jangan. Kita tidak terlibat. Bila mana kita buka Facebook kita, IG kita, kita sentiasa mendapat aura positif, keimanan, ilmu, keseronokan dalam hidup. Bukan-bukan yang ni nak marah orang ni, yang tu nak marah orang tu. Maka ini akan menjadikan kehidupan kita ini berada dalam wasangka yang buruk, wasangka yang jahat. Pada hidup jangan ada wasangka. Hidup perlu kita padamkan wasangka dengan bersahabat dengan orang baik. Sebab orang baik ni wasangkanya kurang. Saya tak kata dia tak ada, wasangkanya kurang. Kerana sentiasa dia mengajar kita nilai kebaikan. Tapi kalau kita hidup dengan orang yang tak baik, dia sentiasa wasangka-wasangka buruk. Hatta dengan para Nabi pun dia boleh wasangka buruk lagi. Jangan kata kita orang biasa ni. Dengan Nabi-Nabi pun dia boleh wasangka buruk. Maka orang ni merosakkan agama. Maka beruzlah jauh lebih baik, bukan wajib dalam situasi tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.